Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Hazrat Abu Muslim Taghlibi radhiyallahu an berkata, saya menemui Saidina Abu Umamah radhiyallahu an semasa beliau berada di dalam masjid. Saya bertanya kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seorang lelaki telah memberitahu kepada saya bahawa Tuan telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, membasuh kedua-dua tangannya dan mukanya serta menyapu kepala dan kedua-dua telinganya, kemudian dia mendirikan solat fardu, maka Allah SWT akan mengampunkan segala dosa yang telah dilakukan oleh kedua-dua kakinya yang bergerak ke arah melakukan maksiat, kedua-dua tangan yang digunakan untuk berbuat maksiat, kedua telinganya yang mendengar berita-berita maksiat, kedua-dua matanya yang melihat maksiat dan maksiat yang dilakukan oleh hatinya pada hari itu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an menjawab, demi Allah, saya telah mendengar sabdaan ini berkali-kali pada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Hazrat Abu Muslim Taghlibi radhiyallahu an berkata, saya menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an semasa beliau berada di dalam masjid. Saya telah bertanya kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seorang lelaki telah memberitahu kepada saya bahawa Tuan telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, membasuh kedua-dua tangannya dan mukanya serta menyapu kepala dan kedua-dua telinganya, kemudian dia mendirikan solat fardu, maka Allah SWT akan mengampunkan segala dosa yang telah dilakukan oleh kedua-dua kakinya yang bergerak ke arah melakukan maksiat, kedua tangannya yang digunakan untuk berbuat maksiat, kedua-dua telinganya yang mendengar berita-berita maksiat, kedua-dua matanya yang melihat maksiat dan maksiat yang dilakukan oleh hatinya pada hari itu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu menjawab, demi Allah, saya telah mendengar sabdaan ini berkali-kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Perkara yang sama juga telah diriwayatkan oleh ramai sahabat radhiyallahu an yang lain. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah Sunabihi, Sayyidina Ammar bin Abbasah dan lain-lain sahabat radhiyallahu an juga telah meriwayatkan dengan lafaz yang berbeza. Mereka yang dikurniakan dengan kasyaf dapat melihat dosa yang sedang gugur. Kisah yang paling masyhur adalah tentang Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Beliau dapat melihat dosa yang sedang gugur pada tisisan air wuduk. Selanjutnya ada sedikit penambahanlah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda, seseorang itu tidak seharusnya tertipu dengan keadaan sedemikian itu. Maksudnya ialah seorang itu jangan berbangga bahawa dosanya terampun melalui solat yang dikerjakannya itu, lalu dia memberanikan diri melakukan dosa lain pula. Sekiranya Allah SWT menerima amal solat dan amal ibadat kita itu adalah semata-mata kerana kemurahan, ihsan dan kemerahimannya. Jika tidak demikian, kita sendiri lebih mengetahui tahap mutu amal ibadat kita. Tidak dapat dinafikan bahawa solat memang berkesan dalam menghapuskan dosa. Namun Allah SWT sahaja yang mengetahui adakah solat kita layak untuk perkara tersebut. Satu perkara lagi ialah sekiranya seorang itu melakukan dosa dengan anggapan bahawa Allah SWT bersifat maha pemurah dan maha pengampun, maka sebenarnya itu adalah sikap seorang yang langsung tidak mempunyai perasaan malu. Keadaan ini samalah seperti keadaan seorang ayah yang memberi jaminan bahawa dia akan memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya, namun anak-anaknya pula mengambil kesempatan lalu dengan sengaja melanggar perintah-perintah ayah mereka dengan anggapan bahawa ayah akan memaafkan kesalahan mereka. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.